Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalung apresiasi kepada penerajuk acara Safka Hakiman yang berintegriti seterusnya sidang hadirin yang berwibawa. Sungai yang menjadi saksi peradaban telah tercedera, dilanggar manusia rakus. Jiwa yang menatapnya telah kehilangan damai. Arus jernih di hulu, keruh di muara. Dadanya telah terlukar kekuningan akibat tangan-tangan durjana yang alpa dan haloba. Buktinya, laporan berita harian 2024 terdapat 25 daripada 672 sungai dikategorikan sebagai tercemar berdasarkan indeks kualiti air. Punca pencemaran sungai ini antara kebangkitan sektor industri, loji kubahan, aktiviti perbandaran, pertanian, perumahan dan penternakan. Sinambungan daripada kegusaran ini, marilah sama-sama kita hayati, dalami dan telusuri madeg berata saya yang berbunyi. Sungai kita dari hulur ke hilir amanah yang mengalir. Hadirin pencinta alam, menurut Global Environment Center, sungai didefinisikan sebagai aliran air alami yang besar. Kebanyakan curahan hujan di darat akan melalui sungai dalam perjalanannya ke laut. Manakala dalam peribahasa ilmiah, sungai begitu sinonim dengan elemen pembersihan hingga diklasifikasikan sebagai air mutlak yang bersifat menyucikan. Maka manusia dilantik sebagai pemegang amanah untuk memelihara alam sekitar sebagai sungai kekal dilindungi dan boleh dimanfaatkan dengan penuh hikmah dan bijaksana. Persoalannya, apakah sinergi manusia untuk menginterpretasikan amanah ini dalam konteks cerdik mentadbir dan memakmurkan sungai ciptaan Tuhan ini? Sidang hadirin sekalian, bagi mengupas segala persoalan, 3 wacana minda akan saya huraikan. Wacana minda yang pertama, pendidikan kesedaran, pemantapan perlindungan. Gagasan kempen Cintai Sungai Kita yang telah bermula sejak tahun 1993 bukanlah satu retorik tapi satu platform serius untuk melindungi sungai. Oleh itu, pada zaman maklumat di hujung jari, media sosial dan pempengaruh perlu bagi aur dengan tebing dalam menyampaikan mesej kesedaran ini. Contohnya, mungkin kita menganggap perbuatan individu membuang sisa puntung kerokok ke tepi sungai hanya satu kesilapan mikro. Namun, tabiat ini jika dinormalisasikan oleh masyarakat, hasilnya menyumbang kepada lampakan sampah dan memudaratkan sungai. Disebabkan itulah Kementerian Sumber Manusia dengan kerjasama masyarakat pernah merealisasikan program mengutip sampah di tepi sungai sambil beriadah. Hasilnya, bertantan sampah berjaya dikutip. Malah kempen celah advokasi juga perlu diaktifkan secara maksimum seperti aduan aktiviti pencemaran sungai yang boleh dilaporkan melalui portal sistem e-aduan Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Aduan secara talian ini sangat praktikal sebagai mata-mata pihak berkuasa. Jelasnya, pendidikan kesedaran adalah platform untuk menjadikan mesej perlindungan sungai lebih bermatlamat dan bermanfaat. Hadirin yang budiman, wacana minda yang kedua, pembangunan bijaksana ekosistem terpelihara. Pada tahun 2019, negara kita dikejutkan dengan insiden pencemaran sungai Kim Kim di Pasir Gudang yang mengakibatkan lebih 3,000 orang yang majoritinya murid sekolah terpaksa diberi rawatan. Lihat betapa tenaknya sungai antara tangan-tangan manusia bagai enau dalam belukar yang melepaskan pucuk masing-masing. Rakus membuang sisa toksik produk mereka ke dalam sungai tanpa perlu melibatkan kos. Oleh itu, pihak berkuasa harus memastikan kelulusan pembinaan kawasan industri dan lain-lain tidak terletak berdekatan dengan sungai demi keselamatan nyawa dan harta benda. Contohnya, kita memerlukan satu garis panduan pembangunan kelibat sungai untuk menjaga pembangunan lestari dan memastikan kepentingan semua jadi sungai tidak
tak tergugat. Garis panduan ini wajib melalui beberapa cara aliran untuk memproses permohonan. Malah setiap pihak yang diamanahkan perlu jujur dan bersikap seperti api dan sekam untuk mengelak sikap-sikap menunding jari di kemudian hari. Jelasnya pengurusan sungai yang mantap dan berintegriti asas kepada pemakmuran pembangunan. Hadirin pencinta keharmonian, wacana minda yang ketiga, perundangan diperkasa, penguasa terlaksana. Pemekasaan pengurusan sungai menerusi perundangan juga merupakan satu sinergi yang strategik, pragmatik dan fleksibel untuk menangani masalah pencemaran sungai yang mengganggu ekologi dan habitat manusia. Contohnya Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 sebelum ini agak longgar dan ringan hukumannya. Namun pada 2024, akta tersebut telah dipindah dengan mengenakan hukuman yang lebih berat, termasuk mengenakan denda maksimum sehingga 10 juta untuk pelaku jenayah alam sekitar. Malah terdapat kes yang telah dibawa ke mahkamah akibat pencemaran sungai seperti kes pendakwa rakyat lawan NCK Aluminium Extrusion Sdn Berhad 2002. Dalam kes ini, Mahkamah Tinggi telah mengetepikan denda sebanyak RM5,000 yang telah dijatuhkan oleh hakim Mahkamah Seksyen ke atas defendant dan menggantikannya dengan denda yang lebih berat, iaitu sejumlah RM90,000 atas kesalahan melepaskan sisa cecair ke dalam perairan daratan tanpa lesen. Jelasnya, undang-undang ini ibarat tali yang mengikat manusia dari bertindak melakukan sesuatu dengan sewenang-wenangnya. Malah implementasi perundangan berkaitan pencemaran sungai perlu dimantapkan dari semasa ke masa bersesuaian dengan senario dan keperluan semasa. Penonton yang penuh santun. Konklusinya, alam ini merupakan pinjaman generasi mendatang dan kita hanya pemegang amanah. Janganlah kita mengkhianati amanah ini sehingga pewaris kita gagal menikmati keindahan sungai. Yang bulat tidak akan datang bergolek, yang pipih tidak akan datang melayang. Maka usaha menghindari sungai menuntut prakasa yang sepadu, berilmu tanpa jemu. Sekian, terima kasih.